Mimpi apa semalam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari Isnin ini kita masih lagi dikurniakan kehidupan, masih dapat bernyawa, dapat menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kita. Baik tuan-tuan dan rahmati Allah SWT, yang belum baca doa bangun tidur, mari kita baca. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Baik tuan-tuan dan rahmati Allah, jangan lupa bagi kita bangun daripada tidur, kita baca ucap Alhamdulillah. Kalau tak ingat ucap Alhamdulillah Rabbil Alamin pun tak apa dah. Tapi kalau boleh bacalah Alhamdulillah hilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Syukur, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mati sebentar. Tidur ni mati sebentar, Allah pegang. Kalau kita tak bangun-bangun, habis nyawa dalam tidur, tak matilah kita, tak bangun-bangunlah. Jadi kerana itu kita semua kena kembalikan kepada Allah juga. Tuan pada rahmat Allah SWT, seperti biasalah, ada yang bangun terkejut kerana kenapa? Kerana mimpi-mimpi yang buruk. Ada yang terkejut mimpi baik, dia senyum je, tenang hati. Tapi kalau mimpi buruk, berdebar jiwanya, dadanya berdebar, kepalanya risau, berkerut dahinya, kadang menangis tanpa sedar. Baik tuan pada rahmat Allah Subhanahu wa taala, mimpi ni ada 3: ar-ru'ya, al-hulm, hadisun nafs. Jadi 3 ini adalah mimpi yang Rasulullah bagi tahu. Ar-ru'ya min Allah. Ar-ru'ya, mimpi yang baik itu dari Allah. Ar-ru'ya, mimpi yang baik. Kita mimpi pergi Mekah, pergi umrah, bangun tenang jiwa, berharap kita kepada Allah. Itu dia tenang jiwa, sukalah kita. Ru'ya min Allah, mimpi yang baik daripada Allah. Yang kedua adalah mimpi yang buruk, al-hulm disebut. Mimpi yang buruk menjadikan, menakutkan. Al-hulmu minasyaitan. Mimpi yang buruk itu daripada syaitan. Baik tuan pada rahmati Allah, mimpi inilah yang banyak sabit dengan gangguan jin, sihir, pendamping, saka dan sebagainya. Jenis yang kedua ni, al-hulm
Mimpi itu menakutkan, mendebarkan. Bila kita bangun, berdebar dada kita. Kadang kita menangis. Kadang kita jadi takut, getar. Kadang jadi pening, gelisah dan sebagainya. Tuan pada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah hadisun nafs. Mimpi yang berkaitan dengan mainan jiwa. Yang berkaitan dengan aktiviti hidup seharian. Apa yang kita buat, apa yang kita fikir, kita tidur masuk dalam mimpi. Itu hadisun nafs. Mimpi mainan tidur, orang tua kata yang ni. Yang ni semua Nabi sebut. Baik. Tuan pada rahmati Allah, bela Nabi lah. Saya mimpi bandar banjir besar Ustaz. Takut sangat rasa. Itu adalah antara mimpi buruk. Al-hulm, ini termasuk yang ke mana? Satu, kedua, ketiga. Yang kedua, al-hulm. Baik. Tuan pada rahmati Allah, tapi kalau bela Nabila, sebelum tidur tu fikir pasal banjir. Ataupun baru lepas mengalami banjir, trauma banjir dan sebagainya, tidur semalam mimpi banjir besar, itu adalah mimpi hadisun nafs. Kena tengok juga sebelum tidur tu buat apa. Main air ke, tengok air banjir ke, video banjir ke. Tidur mimpi banjir besar, itu hadisun nafs. Tapi kalau tak ada fikir apa-apa, kita budak banjir, tak ada fikir apa-apa pasal air banjir, tidur mimpi banjir besar. Dan mimpi itu menakutkan, sehingga kita bangun, kita risau. Jadi itu adalah al-hulm. Al-hulm itu adalah mimpi yang buruk daripada syaitan. Maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Dan bacalah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali. Okey, boleh? Okey. Nur Hasiah. Suami mimpi pergi kawasan perkuburan. Mimpi ditindih. Ini antara mimpi al-hulm. Mimpi yang buruk juga. Mimpi yang menakutkan. Pergi kawasan kubur ni. Lepas tu mimpi pula ditindih. Kemudian rasa ditindih betul. Sehingga terkejut bangun. Itu adalah gangguan ketika tidur sahaja. Okey. Seterusnya, Tasha Mak Yusuf. Mimpi makan coklat kisses. Itu mimpi hadisun nafs. Mimpi yang ketiga tadi. Mimpi mainan jiwa je tu. Baik. Ustaz Aiman J, penasihat pusaka pun ada ni. Masya Allah. Nanti kita akan dengarkan daripada Ustaz Aiman J ni. Pasal pusaka sikit. Dia antara penasihat pusaka. Harta pusaka lah. Iman J tu ada. Baik, tuan pada rahmatullah Allah, kita tengok lagi komen yang ada. Kalau ada mimpi apa-apa, tak ada. Saya nak call sikit dah. Ustaz Iman J ni, boleh ke kita hantar jemputan? So, kita dengar sedikit sebanyak tentang nasihat pusaka. Ustaz Aiman tak angkat. Baik, Cahaya Nur. Saya mimpi dalam kapal yang berombak dan dipaksa makan. Masya Allah. Cahaya Nur. Mimpi kapal yang berombak dan dipaksa makan. Siapa yang dipaksa makan tu? Kalau diri sendiri dipaksa makan, itu membawa erti, minta maaf saya sebut, ini adalah antara simptom mimpi yang kedua tadi. Jenis mimpi yang kedua al-hulm. Yang ini mimpi yang menakutkan, mimpi yang mengerikan, yang merisaukan, yang mencemaskan. Al-hulmu minasyaitan, mimpi yang buruk. Itu semua mimpi itu daripada syaitan. Dan dia berbeza orang yang ada gangguan jin, sihir yang dah terkena ni. Mimpi dia berbeza dengan orang yang biasa, yang tidak ada gangguan jin dan sihir dalam badan. Jadi Cahaya Nur, bila mimpi dalam kapal yang berombak dan dipaksa makan, itu antara simptom gangguan jin yang akan menyebabkan sakit perut. Cuba Cahaya Nur bangun, rasa ketak tak? Cek dulu perut, rasa ketak tak?
Lepas tu rasa kenyang dok. Ataupun masa bangun tu rasa dok, nak sedawa, kenyang. Ataupun rasa macam ada cibisan makanan di bibir. Cuba komen dulu. Kalau ada, saya akan beri jawapan. Okey. Siti Rabi'ah Subihi. Mimpi 2 ekor monyet gigit punggung, Masya Allah, sampai luka dan sakit. 2 ekor monyet gigit punggung sampai luka dan sakit. Baik. Sebelum tidur, Siti Rabi'ah Subihi tak ada main dengan monyet. Tak ada tengok cerita monyet ke apa, tak ada. Kalau ada, itu adalah mainan tidur. Hadisun nafs. Kalau tak ada fikir pasal monyet apa, bila mimpi 2 ekor monyet gigit punggung sampai luka dan sakit, itu adalah simptom hasad ain. Itu adalah simptom hasad ain. Yakni ada orang yang dengki kepada kita terhadap nikmat yang kita ada sehingga ingin nikmat itu runtuh, hancur ataupun berkurang ataupun mengalami masalah. Tak kira lah nikmat pekerjaan ke nikmat bisnes ke nikmat apa yang kita ada lah. Oleh itu, amalkan 3 kul lah. Amalkan 3 kul. Baik, seterusnya. Pororo. Kalau mimpi kucing hitam menyerang dan cakar kita. Okey. Baguslah. Ada orang dia sebut kucing, dia sebut warna apa. Yang ni dia sebut dah. Kalau mimpi kucing hitam. Okey. Kucing hitam tu warna kucing tu warna kucing hitam lah. Warna mata kucing tu warna apa? Dia ada warna pula mata kucing dah. Kalau mimpi kucing hitam, hitam semualah, menyerang kamu dan cakar kita disebut, itu adalah antara simptom hasad. Simptom hasad juga. Siapa-siapa, saya bagi clue gini. Siapa-siapa yang mimpi kebinatangan, ikutlah binatang apa, binatang itu mengejar ataupun ingin mencederakan kita. Faham? Itu adalah simptom hasad. Dia tak masuk lagi sihir ya. Tak masuk lagi. Yang kata orang sihir kita. Itu adalah simptom hasad. Yakni ada makhluk yang hasad kepada kita. Yakni dengan nikmat yang kita ada. Nikmat kecantikan ke. Nikmat tubuh badan ke, nikmat jawatan ke, nikmat kesihatan ke, nikmat pekerjaan ke, nikmat yang kita miliki apa pun, itu ada kaitan dengannya. Kerana itu, bahagikan nikmat itu kepada orang lain juga, kongsi. Kemudian, buat pembentengan diri, paling kurang 3 kul dibaca setiap hari. Cahaya nur. Dia jawab. Saya rasa kenyang selepas itu, Masya Allah. Sekarang sentiasa lapar, hari-hari makan banyak-banyak, Masya Allah. Masya Allah. Cahaya nur. Kalau kita rujuk kitab-kitab muktabar, siapa-siapa yang mimpi lautan berombak ataupun dalam kapal berombak dan dipaksa makan, itu adalah antara, minta maaf saya sebut antara simptom sihir. Saya payah nak sebut sebenarnya sihir kepada orang. Tapi ini terang lagi bersuluh. Itu adalah simptom sihir. Sihir ditiup. Sihir ditiup dari jauh. Masuk melalui dimakan di alam mimpi. Maksudnya gitu. Okey. Perut akan rasa ketat. Sentiasa rasa lapar. Dan ada makanan yang kamu tak suka tiba-tiba ataupun jadi suka tiba-tiba. Antara itulah. Cuba cahaya nur perhatikan. Ada dok makanan yang nak makan sentiasa makanan tu hari-hari kalau boleh nak makan makanan tu. Ataupun ada dok makanan yang dulu suka sekarang jadi dok suka sangat-sangat makanan tu. Ada dok. Cuba cek lagi. Ini best ni. Cuba cek lagi ya. Okey, seterusnya.
Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ustaz Syifa Syatiri. Semoga sentiasa sihat Ustaz. Amin ya rabbal alamin insya-Allah. Doakan ana insya-Allah. Barakallahu fiik. Semoga Allah SWT sentiasa memberkahimu. Wa'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitan wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ustaz Syifa Syatiri ini adalah mudir pusat tahfiz Al-Quran Baitur Rahmah. Tu di Setiu dah. Di Setiu Kapun Nyatuh berdekatan dengan Pantai Penari. Baik tuan-puan dirahmati Allah. Kalau tuan-puan ingin berinfak kepada pusat tahfiz, pusat tahfiz ini antara pusat tahfiz swasta lah. Antara pusat tahfiz swasta yang bergerak sendiri, yang mempunyai pelajar lelaki. Pelajar lelaki, tuan-puan bolehlah infak kepada pusat tahfiz Al-Quran Baitur Rahmah ataupun PTA BRA, pusat tahfiz Al-Quran Baitur Rahmah, yang mana orang Setiu panggil dengan panggilan manja tahfiz nyatuh, pondok tahfiz nyatuh orang panggil. Sinilah nama sebenar pusat tahfiz Al-Quran Baitur Rahmah. Tuan-puan boleh PM beliau. Ni ada FB Syifa Syatiri ataupun terus kepada FB Pusat Tahfiz Al-Quran Baitur Rahmah. Pihak mereka ada membuka tabung untuk infak bulanan pun ada, ataupun infak secara lamsam pun ada. Tuan-puan boleh berikan. Ini antara tahfiz yang boleh dipercayai, yang mempunyai sistem yang mengangkat nilai martabat akhlak dan mengangkat syiar Al-Quran. Serta ada juga pengajian kitab-kitab turah. Antara pelajar mereka habis di sana akan sambung ke Darul Mustafa di Yaman, Hadramaut, Yaman, tempat Habib Umar Al-Hafiz. Baik, itu antaranya. Syifa Syatiri, isteri kerap mimpi baby. Macam mana tu Ustaz? Itu minta maaf. Kerap mimpi baby ni ada dua sebab. Yang pertama, kerana seorang wanita itu sentiasa inginkan bayi. Inginkan baby lah. Ingin anak. Atau sentiasa tengok orang lain ada baby, ataupun gambar-gambar tentang anak, mungkin kawan-kawan share dan sebagainya. Jadi ada perasaan teringin kepada baby. Jadi masuk ke dalam mimpi, dipanggil mimpi ketiga tadi, hadisun nafs mainan jiwa. Akan tetapi kalau tak ada fikir pun, maknanya tak ada fikir serius pun tentang bayi, baby dan sebagainya, tapi sentiasa mimpi bayi. Dalam mimpi, sama ada menyusu, bibit baby itu datang dan sebagainya, dan ianya khawatir, agak pelik. Itu antara mimpi adanya pendamping yang di kalangan jin yang ingin mendampingi seorang wanita tersebut, supaya wanita tersebut menerimanya dalam kehidupannya, dan jin itu akan bantulah dalam kehidupan. Akan tetapi perlu dilihat juga lepas pada bangun tidur tu, kena lihat perut sentiasa sakit tak, mata bermasalah atau tidak, rasa sakit, rasa ada sesuatu yang bergerak, pedih, tu kena tengok dua tu dulu. Kalau ada, itu antara mimpi pendamping. Baik, seterusnya saya baca komen ni. Cahaya Nur. Saya tadi pada awalnya Cahaya Nur kata mimpi
kapal dalam ombak, lautan berombak, kemudian dipaksa makan. Kemudian saya tanya dia, rasa kenyang tak lepas bangun tidur? Dia kata rasa kenyang. Tu macam itu bermasalah. Kemudian saya tanya lagi, ada tak makanan yang tak suka tiba-tiba ataupun jadi suka tiba-tiba? Sekarang dia jawab, saya tak suka makan soses, makan daging-daging. Sekarang suka. Yap. Tepat seperti mana alim ulama karang dalam kitab Usul Sihr wal Marad As-Sihr. Karangan Syekh Dr. Sa'ad Ahmad Abdul. Sebab tu saya tanya. Dulu dia tak suka makan soses, makan daging-daging. Sekarang jadi suka. Pelik tak? Saya suka budu. Tak makan dah semua makan nan yang saya pernah makan sebelum ini. Ya Allah. Nampak? Sebab tu saya kata itu simptom sihir. Cahaya nur. Cahaya nur. Cuba call Ustaz. Cuba call Ustaz. Sebab untuk mengesahkan lagi, cuba call pakai tudung baik, tutup aurat. Ustaz akan bacakan 3 ayat pembatal yang Ustaz post semalam pasal 3 ayat pembatal sihir. Untuk kita, saya sebut simptom sihir. Saya belum mengesahkan sihir lagi. Ini simptom baru. Untuk mengesahkan, cuba call Ustaz. Nanti Ustaz akan accept, terima. Dan Ustaz akan bacakan ayat-ayat pembatal sihir. Dan kita tengok pembuktiannya. Kita tengok ketelitiannya. Kita tengok pengesahannya macam mana. Okey? Sebab ini memang jelas ni. Ini sangat jelas ni. Apa yang Ustaz tanya, kamu mengiyakan. Itu. Dan Ustaz berpandukan kepada kitab. Cahaya Nur tu. Masya Allah. Semoga Allah memberkahimu. Selamat tahun baru semua. Saya belum ucapkan lagi. Selamat tahun baru 2023 Masihi. Semoga tahun ini tahun yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Semoga tahun ini kita tak banyak main bunga api. Baik. Tak banyak main bunga api. Kita banyakkan baca Al-Quran dan sebagainya. Cahaya nur. Adakah sihir nak matikan saya? Belum tentu lagi. Jangan terus fikir macam tu. Jangan. Sebab pelik sekarang beli makanan yang tak pernah makan pun. Nampak? Ia jadi pelik. Sabar. Tak pasti lagi tujuan itu, tak pasti lagi sihir, dan belum pasti lagi tujuan sihir tersebut. Tapi ini baru simptom. Bagi mengesahkan, cuba call Ustaz. Masya Allah. Sekejap. Ustaz call lah. Cahaya Nur. Tolong angkat. Macam mana? Apa Ustaz tak boleh nak call lah. Ustaz tak boleh nak call Cahaya Nur. Mungkin Cahaya Nur belum update FB ni. Belum update FB ni. Sekejap. Ustaz cari sekejap. Cahaya Nur. Ada dekat sini. Sekejap. Tak boleh. Ustaz tak boleh call. Sayang. Ustaz tak boleh call Cahaya Nur. Okey. Ini untuk Cahaya Nur. Dengarkan. Cuba dengar. Orang lain pun boleh dengar. Sebab kes dia ni, kes mimpi simptom sihir ni. Tu. Saya tuan-puan, kalau tuan-puan datang ke center saya, saya tak mudah-mudah menghukum. Tak mudah menghukum. Melainkan ada pembuktian. Melainkan ada simptom-simptomnya. Kita sebut. Bagi membuktikannya, cuba Cahaya Nur dengar bacaan Ustaz. Ustaz akan baca 3 ayat pembatal sihir. Cuba dengar. Dengar dan catatkan apa yang Cahaya Nur rasa. Sekarang Ustaz nak Cahaya Nur dan semua yang ada di sini, cuba letak tangan kanan di atas pusat. Letak tangan kanan di atas pusat. Pejamkan mata, dengar suara Ustaz. Dengar Ustaz baca.
Tok tangan kanan dipusak, dengar bacaan ustaz. Ini khusus untuk cahaya nur, tapi orang lain pun boleh buat juga. Mana tahu ada kesan. Kemudian cahaya nur catatkan kesan apa yang dirasai setelah ustaz habis baca. Nanti catatkan di ruangan komen, ustaz akan baca. Okey, kita cuba. Tak sangka juga, jarang sebenarnya saya diagnos orang ada simptom ini, jarang. Tu baik. Ustaz macam mana ustaz tahu benda-benda ni ustaz? Dalam kitab ada. Kemudian saya pun pernah kena. Lepas tu saya tahu macam mana dia rasa, bangun tidur rasa macam mana hari itulah. Mudah je ni, mudahnya insya-Allah. Al-Quran adalah sumber kesembuhan. Jangan takut, jangan risau. Sihir Al-Quran tak pernah kalah dengan sihir. Tak pernah. Baik. Tapi sejarah telah membuktikan sihir memang kalah dengan Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat. Itu. Kenapa diturunkan mukjizat kepada Nabi dan Rasul? Kerana untuk melawan sihir. Itu antara tujuan mukjizat diturunkan. Baik. Letak tangan kanan di perut. Pejamkan mata, fokus pada suara ustaz. Tuan-puan, semua sekali buat. Pejamkan mata. Letak tangan kanan di perut. Pejamkan mata, fokus. Saya akan mula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asak fa idza hiya talqafu ma yafikun. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم اللهم رب الناس نذهب البأس اشفنا وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما آمين. Baik, cahaya nur, cuba komen apa yang cahaya nur rasa. Sebab cahaya nur mimpi dimakan, paksa makan, bangun tidur rasa kenyang, kemudian makanan yang tak pernah makan tak suka jadi suka, yang suka jadi tak suka. Cuba catatkan sekarang
Bila dengar bacaan saya tadi, cahaya nur rasa macam mana kat perut, rasa nak muntahkan dan sebagainya. Cepat-cepat komen. Bateri saya nak habis dah. Bateri saya nak habis dah. Ada 10% lagi. Cuba cepat komen. Cepat. Saya nak bagi guide ni. Okey. Okey, saya tunggu lah. Sebelum tu saya baca komen dulu yang lain. Siapa tadi? Okay. Siapa tadi? Okey, Abdul Wahidin. Isteri mimpi selalu suami bersetubuh. Isteri mimpi selalu suami bersetubuh, Ustaz. Maksudnya apa tu? Mimpi tengok suami bersetubuh dengan wanita lain ke? Ataupun mimpi suami datang dalam mimpi menyetubuhi isterinya. Itu antara mimpi gangguan jin. Mimpi tak elok tu. Dia akan berulang mimpi ni seminggu sekali ke, sebulan sekali ke, 3 hari sekali ke, tiap malam ke ada. Itu antara mimpi jin pencinta. Ada jin yang mencintai isteri kamu. Nanti isteri kamu tengok muka kamu pun jadi menyampah, jadi benci. Kalau kamu tak ada rumah, jadi tenang. Kalau kamu balik rumah, jadi tak tenteram. Jadi suram, panas. Itu. Dan isteri kamu akan selalu ada kesan lebam di bahagian peha. Cuba tanya dia. Okey. Cuba tanya dia apa perasaan dia sekarang pada suami. Dia ada perasaan ingin bercerai, ingin suami jauh. Kalau suami tak ada pun tak apa. Kalau suami nak kahwin lain pun tak apa. Dia gangguan jin pencinta ni dia pelik sikit. Kalau suami nak kahwin lain dia tak apa. Dia lebih suka kalau suaminya tak ada di sisinya. Itu yang berlaku. Banyak kes begini berlaku dan saya tanya peribadi secara jujur wanita-wanita tersebut, kebanyakan akan jawab gitu. Baik. Minta maaf saya sebut gitu. Okay. Ahmad Zain mimpi lawan buaya. Lawan buaya saya dapat terlentangkan buaya itu. Kalau kita mimpi kita mengalahkan binatang tak apa. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita mimpi haiwan mengalahkan kita. Itu. Okey, saya nak tengok komen tadi. Yang dengar bacaan saya tadi. Aimili mimpi kena sembelih. Itu mimpi yang buruk. Al-hulm mimpi yang kedua. Jenis yang kedua. Al-hulmu minasyaitan mimpi yang buruk daripada syaitan. Okey, bangun, tidur, tiup angin. Bukan. Ludah angin. Ludah betul-betul lah angin. Jangan keluar air liu. Kemudian baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 3 kali. Kemudian baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wa la fis sama' wa huwas samiul alim 3 kali. 3 kali pagi, 3 kali petang. Salmiah Haji Nur, kepala berat Ustaz. Masya-Allah. Ini ada simptom gangguan kalau dengar tadi. Cahaya Nur, ya saya tunggu. Ketak-ketak Ustaz, nak menangis. Masya-Allah, tabarakallah. Ketak-ketak nak menangis. Okey, tuan-tuan yang baru masuk, untuk pengetahuan Cahaya Nur bagi tahu pada saya tadi, dia mimpi apa? Mimpi dipaksa makan. Kemudian saya tanya, bangun tidur ketak dah perut rasa kenyang. Dia kata ketak perut rasa kenyang. Kemudian saya tanya lagi, ada tak makanan yang dia suka sekarang tak suka, yang dulu tak suka sekarang tak suka. Dia pun sebut makanan yang dia tak suka dulu jadi suka, yang dia suka tak suka. Kemudian saya pun baca ayat-ayat 3 ayat pembatas sihir. Kalau tuan-puan nak 3 ayat pembatas sihir, tengok di FB saya Ahmad Sani Zamri, tengok post saya yang semalam ada saya kongsikan. Cahaya Nur pun kena baca sentiasa. Baik, Cahaya Nur ketak-ketak. Bila saya baca tadi dia kata ketak-ketak Ustaz nak menangis. Confirm ada gangguan. Confirm dah. Baik. Saya bagi peluang untuk Cahaya Nur sebab join live saya pada pagi ni. Saya bagi peluang. Saya suka bagi peluang kepada follower saya. Saya amat suka kalau saya berubah merawat pesakit yang sudah follow saya, kerana dia faham saya macam mana, dia sudah ada ilmu tentang perubatan Islam. Kalau dia mari saya pun dia tak kenal siapa, mari-mari nak dapat rawatan segera dan sebagainya, memang doa. Memang saya layang, tapi saya
tidak beri keutamaan. Saya bagi keutamaan kepada follower saya yang belajar dengan saya dulu, yang sentiasa membantu saya, menyokong saya. Yang tu saya kena hargai tuan-tuan. Kerana penghargaan ini Cahaya Nur, saya minta admin. Nanti Cahaya Nur messenger FB saya. Nanti admin saya akan balas dan beri nombor telefon WhatsApp. Kami akan hubungi dan saya akan bagi minggu ini juga untuk Cahaya Nur datang merawat dengan saya. Sebab ini adalah kes yang serius, kes yang saya jarang bagi tahu kepada orang simptom sihir ataupun mengesahkan sihir. Tapi untuk Cahaya Nur, saya tanya, anda jawab dengan jujur dan anda buat apa yang saya bagi tahu tadi. Saya beri temu janji minggu ini juga. Saya akan luangkan masa. Saya akan korbankan masa saya. Okay, InsyaAllah nanti minta admin tolong handle, tolong ambil perjalanan untuk Cahaya Nur. Bagi FB ni lah Cahaya Nur. Bagi FB ni. Tu. InsyaAllah. Baik. Kita akan jumpa nanti. Okay. Saya akan rawat insyaAllah. Dan saya akan buktikan apa yang saya kata tepat. Gitu. Saya akan bukti. Sebab apa? Sebab saya tak bercakap dengan nafsu. Saya tak bercakap dengan saya rasa dah, rasa-rasa dok. Saya bercakap di atas landasan ilmu yang ada di dalam kitab muktabar karangan ulama. Saya cakap berdasarkan apa yang saya belajar. Dan ianya sahih dan ianya ada rujukan. InsyaAllah. Ini tuan-tuan tak boleh dengki ya. Ini peluang untuk yang join live. Yang join bersama saya. Yang menyokong saya. Yang mempercayai saya. Yang mendapat perkongsian daripada saya. Yang mengikuti perkembangan semasa. Lepas tu saya bagi tu sebagai penghargaan kepada Cahaya Nur insyaAllah. Ifa Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab semua salamah mewakili. Jika sering mimpi rumah yang pernah tinggal sebelum ini, apa maksudnya Ustaz? Itu maksudnya antara simptom mimpi yang berkaitan dengan jin pendamping. Pendamping yang datang daripada keturunan ataupun tempat tinggal kita. Mimpi rumah yang pernah tinggal sebelum ni, mimpi rumah lama lah maksudnya. Itu antara mimpi adanya mendampingi kita. Tak semestinya dia ada dalam tubuh. Tidak semestinya. Tapi dia sentiasa berusaha untuk kita menerimanya dalam kehidupan kita. Cahaya Nur sakit tangan kanan. Ya, sebab pegang di perut tadi. Masya Allah. Cik Dalila, mimpi lama dah. Mimpi ular besar macam nak makan kita. Macam mana tu Ustaz? Ular warna apa? Cik Dalila, ular warna apa? Kalau mimpi ular, kena tengok warnanya juga. Macam nak makan kita. Tu. Macam nak makan, kita kena tengok. Masa kita bangun tidur, kita jadi takut tak? Ataupun kita jadi kebingungan ke, jadi pelik ke, ataupun jadi tenang. Kena tengok juga situasi ketika bangun. Tapi kalau situasi tu rasa berdebar sebab ular nak makan dan sebagainya, itu mimpi yang buruk. Mimpi jenis kedua tadi, mimpi al-hulm. Al-hulmu minasyaitan, mimpi gangguan jin ketika tidur. Amanda Zahara. Ustaz, saya nak tanya, saya tak masalah apa dengan tunang saya. Lepas tu semalam, saya 2 kali, saya minta doa dengan Allah kurniakan petunjuk apa sebenarnya berlaku antara saya dengan tunang saya. Berlaku apa? Lepas tu saya baca surah kursi 2 kali. Ayat kursi, bukan surah kursi ya, ayat kursi. Saya siup. Lepas tu saya pejam mata, nampak perempuan cocok gambar tunang saya. Dia cakap, rasa apa aku rasa selama ni, Masya Allah. Amanda Zahara. Apa maksudnya Ustaz? Kamu istiftah dengan Allah setelah mengalami masalah. Istiftah tu maksudnya memohon. Memohon doa kepada Allah SWT, tak ada masalah, bagus. Tapi bila baca ayat kursi, tiup, lepas tu pejam mata, nampak perempuan cocok gambar tunang saya. Itu belum tentu lagi boleh dikata sihir. Kita tak boleh baca ayat kursi, pejamkan mata,
napok tu pakai terus orang sihir tunang kita ataupun orang sihir kita. Tak boleh. Sebab jin dia boleh mainkan kita. Kita berjan, dia boleh hadirkan fitnah tersebut. Tak boleh. Belum ada bukti, tak boleh. Dia bukan kita baca ayat Quran, pejam mata nampak gambar kena cocok tu kata sihir. Tak boleh gitu. Ulama, tak ada ulama mutabar lah yang kata sebegitu dia anggap sihir. Tidak. Dia mesti melalui simptom-simptom. Okay, sekarang Amanda Zahara kata ada masalah dengan tunang. Sekarang saya tanya, Amanda Zahara dengan tunang, ada masalah tersebut, masalah tu masalah macam mana? Kecil ke besar? Masalah tu patut dipermasalahkan ataupun tidak? Yang kedua, apa mimpi-mimpi kalian berdua? Mimpi-mimpi. Yang ketiga, ada rasa sakit tak pada badan dan sebagainya. Dia kena tengok keluhan-keluhan, simptom-simptom. Dia tidak boleh baca ayat Quran, pejam mata tu kata sihir apa yang kita nampak, tak boleh. Kerana jin boleh mainkan. Dia mempermainkan pemikiran dan perasaan jiwa kita untuk kita menuduh orang lain sihir ataupun rasa kita disihir. Dan mulailah jiwa kita akan kotor. Kena tengok lebih lagi. Itu bukan kalau ramai perawat kalau baca ni tentu kata sihir tak. Tak boleh. Itu fitnah. Tak boleh. Tak boleh. Baik. Kena tengok simptomnya yang sebenar. Bukan meneka. Sebab kita pejam mata nampak tu ini dipanggil kaedah tilikan. Dan perawat tak boleh nak tahu masalah pesakit, baca-baca Quran pejam mata, nak apa yang kita nampak, itulah yang kita akan tentukan penyakitnya. Tak boleh. Ini tidak dibenarkan dalam kaedah perubatan Islam, ruqyah syar'iyah, pengubatan Islam. Tak boleh. Ini kaedah tilik. Ini Tok Bomo punya kerja. Tak boleh. Okey. Seterusnya. Cik Nur Idayu, Ustaz doakan ayah saya meninggal malam tadi jam 11.50 malam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah ayah Cik Nur Idayu yang baru meninggal semalam. Mungkin mereka dalam kesedihan menerima khabar takdir Allah ini. Bersabarlah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita didatangkan, kepada Allah kita dikembalikan. Daripada unsur tanah kita dijadikan, ke dalam tanah kita akan disemadikan. Itulah fitrah setiap insan dalam menjalani sebuah kehidupan. Nampak macam mana ajalnya sampai. Fa iza ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal, tidak dilambatkan wala sesaat, tidak dipercepatkan wala sesaat, sesuai dengan ajalnya. Jadi ajal arwah ayah Nur Idayu sampai semalam. Awal daripada kita semua yang masih hidup. Kalau Allah takdirkan ajal kita lebih awal daripada arwah, mungkin kita pun akan mati. Jangan risau. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua akan mati. Mati itu syarat untuk bertemu dengan Allah SWT. Maka kita akan mati. Maka kita kena suka untuk mati. Kena bersedia. Okey, jangan terlalu bersedih. Teruskan kehidupan ya semua insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik tuan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah itu sajalah perkongsian pada pagi ni. Pagi-pagi dah boleh lama sangat orang nak pergi kerja. Saya pun nak masuk center dah ni. Nak masuk kerja juga, nak makan pagi apa. Pergi kat dah puasa hari ni. Kadang-kadang je puasa. Yang puasa alhamdulillah, syukur pada Allah. Semoga puasamu
diterima oleh Allah, dan semoga kamu dibuka pintu pintu apa dah? Pintu syurga tu. Pintu syurga untuk orang yang berpuasa. Pintu apa dah nama dia? Ar-Rayyan. Bukan. Sibyan jin. Nama apa dah puasa. Orang yang berpuasa diterima oleh Allah, puasanya sempurna, akan dibuka pintu syurga yang bernama apa? Siapa ingat? Yang bernama apa dah? Pintu syurga tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak ingat dah. Pintu Ar-Rayyan. Betul lah pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan, insya-Allah. Okey. Amanda Zahara. Untuk kes Amanda Zahara dengan tunang tu masalah. Dan mimpi-mimpi perempuan tadi. Apa yang Amanda Zahara nampak tadi selepas baca ayat kursi dan mimpi tadi, perempuan nak rampas cincin tunang saya tu, kadang kepala saya macam nak pecah, Ustaz, sakitnya. Itu belum simptom sihir ya. Itu belum simptom sihir. Itu adalah simptom hasad baru. Yakni ada yang hasad dengan pertunangan kalian. Gitu. Nikmat tersebut. Pening kepala tu bukan sihir ya. Pening kepala tu pengaruh daripada hasad ain. Kalau nak lebih jelas lagi, saya cadangkan semua yang ada mimpi-mimpi sebegini, join ruqyah. Join bacaan terapi ruqyah secara live dulu. Tengok apa yang dirasai, apa yang terkesan. Yang insya-Allah akan diadakan. Insya-Allah akan diadakan pada Khamis malam Jumaat ni. Khamis malam Jumaat ni atau Jumaat malam 1 atau Sabtu malam Ahad. Joinlah nanti ataupun tengok pengumuman makluman yang akan dimaklumkan, insya-Allah. Boleh. Insya-Allah. Jadi pagi ni itu saja, saya terpaksa berhenti dah lewat. Insya-Allah nanti pagi esok pun join ya. Yang mana saya tak sempat jawab soalan pada pagi ni, join pada pagi esok, insya-Allah. Saya bercadang untuk setiap pagi Isnin dan Selasa untuk buat live tentang berkongsi tentang mimpi-mimpi, dan kita akan menelusuri sama ada mimpi tersebut mimpi ar-ru'ya minallah ataupun al-hulmu minasyaitan ataupun hadisun nafs, dan dia berbeza mimpi orang yang tak ada gangguan jin sihir ataupun orang yang ada gangguan jin sihir. Insya-Allah. Itu saja untuk pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanuh. Barakallahu fikum. Ahadun ahad. Allahu akbar.